Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali kita kepada tutorial home video making ya. Jadi setakat ni kita telah melalui 8 siri video making tutorial, dan kali ini adalah tutorial nombor 9 ya. Dengan tutorial nombor 9 ni saya nak menerangkan apa yang dipanggil frame animation ya. Masalahnya dengan software Power Director yang saya gunakan di dalam video-video yang lepas, tidak ada fasiliti di dalamnya yang membolehkan saya membuat frame animation. Jadi saya terpaksa keluar daripada Power Director dan menggunakan software lain daripada Corel, dipanggil Visual Studio ya. Visual Studio ni agak powerful, cumanya dia lebih kepada professional sikit oleh kerana banyak customization. Jadi kita boleh buat banyak perkara, tetapi perlu banyak kerja sebab kita perlu customize. Kita buat satu-satu, dan kalau kita nak buat dengan cepat dia agak sukar sikit lah. Tetapi bagi yang nak menghasilkan animasi-animasi yang berkualiti, ia mungkin satu software yang amat berguna lah. Jadi kita akan buat frame animation dengan software Visual Studio. Ikuti bersama saya. Okey, kita mulakan pengembaraan kita kepada alam frame animation. Maaflah, kadang-kadang saya dramatik sedikit. Jadi kita mengembara kepada penghasilan frame animation ini dengan Visual Studio. Saya mulakan dengan 4 frame ya. Konsepnya sama dengan Power Director yang telah saya tunjukkan. Dia ada timeline dia kat bawah tu, dan kita pilih foto-foto yang kita hendak kita susun di dalam track yang berkenaan lah. Okey, dan daripada 4 frame ini saya akan cuba buat beberapa animasi ya. Mungkin bermula dengan animasi yang mudah dahulu. Ada 4 frame daripada tepi itu masuk sehingga ke tengah, dan menjadikan 4 frame di tengah. Dan kemudian mungkin kita akan tambah lagi variationnya. Satu daripada frame itu kita akan besar, occupy the whole frame. Dan ada beberapa variasi lagi lah yang boleh digunakan dengan Visual Studio ni. Okey, kita mulakan dengan frame yang atas sekali dulu ya. Dan saya memilih sudut sebelah kiri dan paling atas sebagai tempat frame tu mula-mula ada. Dan saya pilih dia punya tu 100-100 lah di ujung frame tu. Dan daripada situ dia akan pergi ke tempat kedua yang saya akan tunjukkan nanti. Dan lepas tu pilih frame nombor 2 dan saya letakkan di sudut kanan paling atas. Frame nombor 3 saya letakkan di sudut sebelah kiri paling bawah, dan frame nombor 4 sudut sebelah kanan paling bawah. Sekarang kita tengok proses untuk menganimasi sesuatu frame tu ya. Saya memilih 1.15 second untuk the first point. Foto itu akan berhenti ya.
Dan saya ambil saiz 50% sebagai saiz untuk ia berada di sudut tu ya. Selepas tu kita kena cari titik yang kedua ya, di mana frame foto tu akan pergi, dan saya telah memilih 1 saat daripada penghujung frame. Dengan Visual Studio ni agak sukar sikit dia, sebab saya kena ingat balik di frame yang sebelumnya tu apa lokasinya dan berapa saiznya, supaya foto tu akan tidak bergerak di situ ya. Dan saya perlu memilih di poin yang terakhir ya, di poin yang terakhir bagaimana kesudahan frame tersebut ya. Dan saya mengubah opacity ya, opacity-nya menjadi kosong. Jadi dengan itu apabila dia sampai di hujung frame tu, dia akan slowly hilang dari pandangan ya, iaitu opacity kosong. Sekarang kita akan adjust 3 frame yang lain ya, masing-masing daripada sudut masing-masing, membawa ke tengah. Prosesnya sama saja macam yang pertama. Jadi saya percepatkan video speed ya, supaya kita dapat pergi ke yang seterusnya. Jadi sekarang kita lihat ya, setelah kita membuat animasi kepada 4 frame berkenaan secara individual, apakah kesannya, sama ada ia memuaskan kita ataupun perlu adjust lagi. Dan bagi saya ianya telah mencapai apa yang dikehendaki dan nampak 4 frame tu. Jadi saya tak perlu ubah ya, dan kita telah berpuas hati dengannya. Jadi the next thing to do adalah untuk save. Untuk save apa yang kita telah buat ini sebagai template ya. Jadi kalau kita save sebagai file,
kita tidak akan dapat gunakan semula template berkenaan yang kita telah bina dengan susah payah. Jadi save sebagai template. Sekarang kita akan modify sedikit ya apa yang telah kita buat tadi dengan 4 frame masuk ke tengah. Kali ini instead of semua menjadi malap itu kepada 0, saya hendak the last frame mengisi sepenuhnya ruang frame kita. Sekarang kita lihat kesannya ya. Tu macam tadi tu dia telah berada di tengah. Kemudian the last 1 second tu, the last frame mengisi sepenuhnya ruang. Okey, kita sudah sampai di hujung tutorial ya. Dan oleh kerana kita telah mengambil panjang masa, jadi saya rasa tak sempat lagi lah kalau untuk menambah beberapa style frame animation. Jadi yang saya mampu tunjukkan tadi cuma 2 sajalah ya. Yang 4 frame centering dan secara basicnya dan malap selepas center dia malap kepada opacity 0, dan the second one tu satu daripada frame, iaitu frame yang sudut sebelah kanan bawah dia naik mengisi sepenuhnya ruang. Jadi ada 2 frame yang 2 jenis yang saya tunjukkan. Anda boleh buat bermacam-macam ya, kaedahnya sama saja, yang mana kita perlu meletakkan titik-titik di mana foto kita akan flow, dan setiap titik tu mempunyai propertiesnya, dan dengan timeline bergerak daripada titik ke titik itu, itulah menjadikan ia sebagai satu animasi. Jadi sesophisticated mana frame animation yang hendak dibuat terpulang kepada anda ya. Cuma saya ingin nasihatkan supaya janganlah keterlaluan di atas hiasan ni. So hiasan ni untuk membantu dari segi menyampaikan konten. Tapi kalau dia keterlaluan, jadi konten tu akan ranak, terhilang di sebalik ornamentation, hiasan. Jadi itu bukanlah yang baik ya. Jadi saya rasa di situlah saja. Saya harap apa yang telah saya sampaikan boleh memberi manfaat, membantu anda untuk meningkatkan lagi kualiti video anda. So di situ saja dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.